A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan bertuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam barisan jawatan kuasa, penggerak aktiviti Masjid Ar-Rasyidin, itu juga pegawai daripada Majlis Agama Islam, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke dalam majlis ilmu ini, saya Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu kan? Jadi malam ni dapat kita bersama-sama meriah betul, tengok ramai betul malam ni, yang mana tajuk malam ni adalah tentang hakikat bahagia. Bila sebut tentang bahagia, kadang-kadang macam-macam orang cakap bahagia ni apa. Dia kata banyak duit bahagia gitu. Ada orang cakap banyak bini bahagia. Orang cakap banyak harta bahagia. Tapi ramai yang kita jumpa, walaupun dia ada segala-galanya, dia masih belum bahagia. Kadang-kadang tengok anak dia ramai dah kan? Oh, tengok anak kau 10 dah mesti bahagia. Sekali dia boleh jawab, tengok anak memanglah. Dia siap cakap macam tu, tengok anak memanglah, tapi nak tengok apa. Jadi subjektif kan? Subjektif. Tapi itu sebab selalu kita sebut, jangan sibuk nak kejar kaya dalam hidup ni, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Tapi bahagia tu macam mana? Kan? Kita kena tanya diri kita, apa yang kita dah capai dalam hidup kita ini. Sekalipun banyak kejayaan yang telah kita capai, masih timbul persoalan, apakah kejayaan yang paling tinggi dan paling kemuncak yang perlu kita capai? Apakah kita telah mencapainya atau belum? Maka kalau kita tengok, kita renungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya, iaitu Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, yang tulisannya perkara terpenting bagi sekalian makhluk ialah mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan menyelamatkan diri dari kebinasaan yang berkekalan di sana. Untuk tujuan itulah para Nabi alaihissalam datang membawa perkhabaran yang memberitahu manusia bahawa mereka sekalian ini adalah makhluk ciptaan Allah, dan bagi Allah ada hak-hak dan tanggungjawab yang mesti mereka tunaikan semasa hayat mereka di dunia ini, barulah mereka akan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan selamat dari kebinasaan di sana. Hak dan tanggungjawab itu merangkumi perbuatan dan tindak tanduk mereka, percakapan dan tutur kata mereka, serta akidah atau pegangan hati mereka. Dalam arti lain, hak dan tanggungjawab manusia kepada Allah ada yang berkaitan dengan sanubari, ada yang berkaitan dengan lisan, yakni lidah, dan ada juga berkait dengan anggota tubuh. Maka siapa yang lidah ini tidak bertutur dengan yang perkataan yang benar, dalam hati sanubari ini tidak tersimpan akidah yang benar, dan anggota tubuhnya tidak dihias dengan amal soleh, maka dia sedang menuju ke neraka dan kesudahannya ialah kebinasaan. Maka Imam Al-Ghazali dalam pesanan wasiat tersebut memberi panduan kepada kita bagaimana untuk hidup atas muka bumi ini dengan kehidupan yang boleh membahagiakan kita di kemudian hari. Yang pertama tadi mengajar kita tujuan hidup, apa yang perlu kita capai. Perlu kita capai. Lisan kita bertutur dengan yang baik-baik. Kemudian anggota badan kita ni dihiasi dengan amal ibadah yang baik. Buat benda-benda yang baik.
Jadi tengok balik. Itu sebabnya kalau kita tengok hidup kita ni kan, sampai masa kita tengok macam mana Jibril cakap kat Nabi kita. Dia cakap kat Nabi kita sebagai pesanan kat kita lah. Hiduplah sesuka hati kamu. Kena sampai masanya kamu akan mati. Confirm kan? Confirm. Mati itu confirm. Baru petang tadi berapa ramai mati. Semalam pelakon veteran mati. Kan? Ramai yang ingat dia dah mati. Rupanya baru mati. Macam tu. Kan ingat dah senyap dah mati kan. Rupanya baru mati rupanya. Datuk Jalaluddin Hasan berapa kali mati. Rupanya belum. Saya bila dapat itu orang share mesti saya langsung call dia. Dia kata, mana ada Ustaz? Tu cerita lama tu. Nama memang betul nama Jalaluddin Hasan, tapi orang lain. Apa? Kan, jadi kita akan mati. Hiduplah suka hati kamu, Jibril kata, sampai masa kamu akan mati. Kedua, cintailah, sayangilah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Sayang bini macam mana pun berpisah. Tak, dia ji'un, kita ji'un. Tak kan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya sebut ji'un dia. Kan? Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu lakukan. Baik ke buruk semua ada balasan. Bila saya cerita benda ni, akhirat besok kita akan dibangkitkan. Kan? Orang Islam akan dibangkitkan, setiap perbuatan baik akan dapat pahala, setiap perbuatan yang jahat akan dapat dosa. Itu orang Islam. Tapi pada yang bukan Islam, kau buatlah apa pun, akhirat esok tetap dengan kau. Wah, dah ada lah yang tak puas hati. Dia cakap, habis tak dia orang pun ada tak buat baik atas dunia, takkan tak dibalas? Soalan dia. Dia orang pun ada buat baik kat atas dunia, takkan tak ada balasan untuk dia orang? Maka jawapannya memang ada. Jawapannya Allah dah balas untuk orang yang bukan Islam ini. Allah balas kebaikan itu atas dunia lagi. Itu sebab kita tengok dia orang tak semayang, dia tak apa, tidur serumah elok dengan perempuan yang dia tak kahwin dengan cara dia lah. Kaya-kaya. Kita ni yang semayang hari-hari payah betul, duit minum pun tak lebih. Macam mana tu kan? Contoh lah, contoh. Jadi sebab apa? Sebab ada lah sebab kita minta tak dapat, minta-minta tak dapat kan. Aku nak sangat kaya tak dapat, minta kaya tak dapat. Nak khabar jangan minta kaya. Kan? Simple-simple aja hidup ni lagi senang. Banyak duit pun bercokak, anak beranak berabut, dia kata bila kita mati pun tak guna dah. Kan? Kadang-kadang ada orang tua sampai cakap, biarlah aku mati tak tinggalkan harta, senang. Anak aku pandailah dia cari sendiri dia. Dia kata tu. Ada yang kata tu lah. Sebab takut bila tengok kan. Yang bergaduh-bergaduh kan. Dalam drama tak ada. Benda lain tu. Bergaduh robot atur. Kalau drama kerasnya tak ada. Macam tu lah lebih kurang. Tajuk drama sekarang lah. Saya tak tahu. Saya tak tengok ada orang share. Itu ya. Jadi macam tu lah. Kan? Kadang-kadang duit banyak pun tak bahagia, duit sikit pun tak bahagia. Macam mana? Jadi kebahagiaan tu buat benda-benda baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Kan? Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Jadi, kalau kita tengok itu, jalan yang kita nak tengok sekarang ni berbahagia di dunia dan di akhirat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan setiap mukmin menuju kepada kehidupan yang bahagia. Dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala beritahu, aku tidak memberikan dua keamanan dan dua ketakutan, tapi sebaliknya aku memberikan satu keamanan dan satu ketakutan. Rujuk pada kitab Munkasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Apa maksud Allah bagi tahu macam tu? Aku tak bagi dua ketakutan dan dua keamanan, tapi sebaliknya aku berikan satu ketakutan dan satu keamanan. Barang siapa yang aman dariku di dunia, akan kutakutkan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang takut padaku pada di dunia, dan saya akan kuamankan dia di akhirat. Faham tak maksud itu? Takut kat dunia ni, tu tak boleh, ni tak boleh, payah macam ni. Tu sebab Nabi juga sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa sebab? Penjara mana ada peraturan? Dinding sekat tu ya. Pintu depan lah satu. Jamban pun situ. Dinding pun tak ada jamban.
Bayangan penjara. Macam tu lah penjara. Saya pergi kat kompleks penjara Seremban, ada satu blok bangunan lama tu. Siapa yang pernah pergi tengok kan? Kompleks bangunan lama tu, toilet pun tak ada. Ya, siap baldi. Siap baldi, lepas tu air botol mineral yang 2 liter. Tu yang nak cebok. Cuba fikir. 2 jam sekali pegawai penjara tu tukar baldi. Ui, saya fikir, janganlah aku masuk sini. Tapi masa lalu kat penjara tu masuk dalam tengok sel kan. Ramai lah yang tahu tu. Start corner dia. Tu kan. Kan, kenal buat dia aku kan. Macam tu lah. Jadi nak bagi tahu, kan, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara. Makan. Dia kalau nak keluar, setakat tu je dia boleh keluar. Kalau dia keluar, pergi kat padang tu pun ada pagar tinggi. Dia tembok tinggi, dia tak boleh nak keluar lebih pada tu. Makan. Boleh pilih? Tak ada. Baik dah. Boleh berani cakap kat pegawai tu bantuan tu. Hari ni nak nasi ayam, nak kepak. Tak ada baik dah. Kan? Apa yang dihidang tu lah yang kau makan. Lepas tu dipaksa buat kerja keras, buat kerja berat kan. Betul lah. Macam tu lah dunia ni. Kita kena buat ini. Makan. Boleh makan sembarang? Tak boleh. Bukan semua bondo boleh makan. Orang perempuan. Ingat ni. Kepada yang terpengaruh dengan media sosial, food hunter. Bang, ada satu tempat makan viral. Rugi kalau kita tak pergi. Kan? Dia bukan kira benda tu halal haram. Kadang-kadang. Ada satu kat KL tu. Kan? Tempat makan tu, dia lah ala-ala ni. Daging lah. Saya tak nak sebut lah dalam bahasa putih dia apa. Tapi dia kata halal food. Dia kata. Halal tingkat atas. Non halal tingkat bawah. Dia buat macam tu. Dapur sama. Ramai orang Melayu makan. Macam mana tu? Dia halal tu dia buat sendiri pula tu. Dia sendiri yang isytihar halal. Nampak? Ya kan? Tu belum cerita lagi macam-macam makanan yang kita beli online ni nak benar makan. Kan? Cek betul-betul. Semua jadi darah daging. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ni, cari rezeki yang halal. Wajib cari yang halal. Bukannya wajib cari yang viral. Kan? Apa? Kuih keria antarabangsa, contoh. Tak apalah. Tontu-tontu lah barang itu, barang mungkin barang halal kan. Ini tak apa polik-polik makanan kan. Ramen, kan. Mato buntang bercita-cita nak sepet dan mato makan macam makanan Korea. Kan? Iyalah terlampau nak makan, cek dulu bahan dia, ramuan dia apa, tengok betul-betul. Jangan main tolannya. Lepas tu heboh. Apa salah aku susah nak hafal? Apa benda yang kau tolan siang hari tadi? Surah Yasin pun terbalik nak ngapal. Kan? Sudahnya nak tahu nak Allah. Tu yang tinggal yang senang, yang tak lagi-lagi daripada dulu. Kan? Tengok. Kan? Makanan. Lepas tu pegang. Bukan semua benda boleh pegang. Pandang. Bukan semua benda boleh pandang. Cakap. Bukan semua benda boleh cakap. Tengok. Sekarang ni message. Bukan semua benda boleh message. Yang, link, honey, deal. Mana boleh? Yang. Oh bahaya. Kayak pejabat sekarang ni. Oh jangan main-main. Orang perempuan ni saya pesan sangat-sangat. Kadang-kadang ada persatuan ke, pertubuhan ke, organisasi ke, terlampau baik benar. Tetapi kalau ada orang menghantar video, gambar bono-bono berunsur kelucahan, orang perempuan kena bertindak, tolong jawab mesej tu. Jangan biar. Jawab sound sikit. Minta maaf, jangan lagi hantar mesej seperti ini. Kena tegur dalam grup tu, jangan biarkan. Walaupun pangkat dia tinggi mana pun. Ada laki-laki perangai macam tu, tuan-tuan. Hantar video, gambar orang tak pakai baju apa semua, hantar. Sekarang. Bila orang perempuan tu senyap, dia ingat kau reda. Dia ingat kau okey, dia hantar lagi. Oh, jangan. Ya. Jangan kata lelaki, perempuan pun hantar. Tiba-tiba I rasa panas malam ni. You tak rasa ke? Macam tu. I terasa kehangatan bila dekat-dekat dengan you. Hitam. Main.
Ni contoh. Orang Melaka tak ada macam tu tu dah. Topik lain. Topik lain. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Jadi Nabi dah pesan lah. Akan tiba masanya nanti kan. Barang siapa yang berpegang kepada keduanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnah aku. Nabi dah pesan lah tu. Tapi tetap orang tak pegang. Ada orang tu lah nak pegang satu, yang pegang Quran, yang tak nak lah pegang hadis. Kan bonding tu. Dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu juga adalah jalan untuk bahagia. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat, mana Allah Ta'ala larang, jangan kita buat. Ini terbalik. Yang Allah suruh dia tak buat, yang Allah larang yang tu dia sibuk buat. Allah suruh pergi masjid, datang masjid. Orang yang datang masjid ni kan, macam mana tak bahagia? Pahala mengalir. Dia datang, dia semayang maghrib. Sementara tunggu maghrib, dia stay dekat tempat dia semayang tu. Dia tak bangun, dia tunggu sampai habis ceramah. Dia duduk ke tempat dia semayang tadi, sampailah isyak. Maka dia dapat pahala seolah-olah dia masih lagi sedang bersemayang. Macam tu lah. Rugilah beralih tadi. Tak ada lah dah. Tapi duduk dalam masjid, pahala mengalir. Tak ada yang kusut dia duduk dalam masjid ni. Semua tenang je hati. Kan? Walaupun panik. Kan? Kipeh besar dah kan? Tak apalah. Kita dah lancarkan tabung ni nak kutip untuk aircon. InsyaAllah. Nanti esok kita pasang aircon. Tak payahlah pasang banyak warna, dalam 50 macam tu. Pasang 50 aircon, buka tingkap pintu biar sejuk sampai ke jalan. Macam tu. Sekarang ni memang musim panas. Nak buat macam mana kan? Hari tu saya pergi Manjung. Di Manjung cecah 40, 42. Jangan main-main. Panas betul sekarang ni. Kipeh ni pun bahaya ni. Kalau laju warna pun, kalau ramai tak apa. Kalau tak ramai, tersingkapkan imam. Jangan main-main. Ya, ini sebab dia punya power dia ni. Ini baru slow ni. Belum betul-betul lagi. Betul. Dia kena ramai baru dia okey. Cuma nanti kena laju lagi kot. Kan? Ya. Kan? Kita sabar kan. Bahagia rasut. So datang masjid, tapi masjid dia pergi tempat lain. Kan? Yang dia sibuk pikul play. Kan? Macam tu lah. Masjid tak nak pergi. Kan? Yang datang masjid ni okey. Saya ingat pesanan arwah Datuk Ismail Kamus. Saya jumpa dia setahun lah sebelum dia meninggal dunia kan. Saya jumpa dia dekat IJN, borak dengan dia. Saya minta dia pesan, ada tak apa-apa pesan untuk dia. Dia pesan saya dua. Pertama, sabar banyak. Yang kedua, ceramah jangan menjerit-jerit. Dia kata, sudah. Kalau siapa yang berceramah, pesan lah jangan jerit-jerit. Sebab yang datang tu bukannya orang jahat, orang baik-baik. Gitu. Mereka kata tu. Yalah yang datang ni baik-baik ni. Kan? Iyalah. Yang tak baik tu tak tahulah kayak mana pergi, sibuk kerja kau tak tahulah kan. Jadi kita dah datang ni okey lah. Malam ni rezeki kan, rezeki. Bahagia rasa dapat jumpa duduk dalam majlis ilmu kan. Iya, bahagia. Cuba tengok. Semua ada pahala ni, tapi pahala macam-macam lah. Ada pahala banyak, ada sikit, ada 50-50. Kan? Banyak pahala. Iya, tapi tak samalah pahala orang duduk tengah, duduk depan dengan di sana kat dinding, tak sama. Ni contoh, janganlah beralih lah. Ni contoh je. Menyosar pula duduk. Kan? Yang duduk tengah geram, untunglah kau pek dinding. Dia kan seorang kan? Tak ada. Tak, yang penting bahagia. Tu dia kan? Bahagia. Bahagia sebab datang majlis ilmu. Lagi bahagia kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat binatang buruan. Nak tangkap dia dengan mata pena. Salin. Handphone canggih, catat. Tapi saya faham, ramai tak menyalin. Zaman Nabi dia seorang. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tak payah salin. Sebab apa Nabi sebut, dia tahu ingat. Siapa tak menyalin malam ni, bersedara dengan Abu Hurairah. Habis cerita. Macam tu lah, biar aku jawab siap-siap kan. Siapa ceramah tadi ya? Samsul Debat. Okey ke dia ceramah? Okey. Apa cerita sama yang kau tak salin? Sama lah dah. Tu cerita. Tapi faham.
Kadang dia tak salim kan apa. Boleh tengok balik dalam Facebook. Iyalah, biar aku jawab bagi pihak. Saya ceramah kat masjid kat Kuala Pilah tu kan. Saya tanya, Makcik, nak tanya apa maksud selawat? Menyaut makcik tu, nak ceramah lah, tanya pula. Gila tu dah pernah marah pula. Ui, dahsyat tu yang main. Samsing tak samsing kan. Dia sound dia berceramah tu, aku saja tanya, tak tahu lah betul-betul nak dengar jawapan dia kan. Betul lah tu. Jadi makna kata jauhilah larangan Allah. Ada orang tak dapat dia jauhi larangan Allah. Kan? Minum arak tu dah tak dapat elak dah, kena minum je tak. Kena minum tak, sikit jadilah dia tu. Minum sap dia, satu sedut dia kata. Jadilah dia kata. Dia tak boleh hilang sampai macam tu sekali. Isap rokok, tak dapat dah berhenti tu. Kat Pulau Pinang ada satu masjid. Masjid Simpang 4 nama dia. Bukan Simpang 4 Melaka, Penang. Sebelum jambatan kedua tu. Saya masuk simpang tu macam mana? Dah kat dinding tu. Bantang kat dinding tu. Basah. Dia terlokek itu. Basah ukiran itu. Majlis Fatwa Kebangsaan. Keputusan pengharaman rokok. Rokok diharamkan atas nas dan dalil berikut. Tap. Ada seorang pakcik tu dia baca tu sambil isap rokok tu. Gila tak gila kan? Jeniat. Relax. Dia faham ke tak faham? Tak tahu lah. Kan? Tu dia dalam istilah bahasa tu irony. Dia baca dengan tahap dia merokok tu. Gila tak. Saya rugi tak ambil gambar dengan dia gitu. Pasal lah tu bukan, tu kira bobal lah tu. Dia baca tu sampai habis tu. Relax. Dah kan. Itulah payah kan. Macam itulah ya. Jauhi larangan Allah. Dia dah terlampau biasa kadang-kadang. Susah nak buang. Ya. Kena buat sampai masa kan. Dah biasa kan, kita dah biasa bangun tengah malam tapi buat apa? Tengok bola. Tukarlah. Boleh tengok bola tu sebelum tu semayang lah kejap. Itu bulan puasa boleh bangun awal. Okey. Kan, pek setengah, pukul 5 boleh bangun sahur kan. Apa salah bangun tu lazimkan solat. Bangun qiyamul lail kan, bangun malam solat ibadah. Bangun koncing tidur balik tak kira tu. Mesti beribadah. Bangun malam. Kan kau tak dapat lah sehari sekali, baik seminggu sekali. Tak seminggu sekali, sebulan sekali. Tak sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh setahun sekali, payah. 10 tahun sekali. Tak dapat dah. Seumur hidup sekali buat, rugi tak buat. Seumur hidup sekali. Kau itu pun tak dapat, cari tali gantung diri mampus lagi baik. Payah mana? Yang bagi option lah. Kan? Dah bagi yang senang-senang lah tu. Orang kita macam tu, dia gambar yang senang-senang je. Mam, bagilah surah yang pendek-pendek. Bagilah ayat yang pendek-pendek yang saya boleh amal. Mana pernah orang tanya yang banyak? Itu tarawih pun heboh cari yang pendek-pendek. Imam mana yang laju baca Imam mana yang sagar dan pendek baca Kan cari tu. Sanggup dia semayang luar karyah, dia nak copek. Sama dah, jalan jauh, balik lambat. Kan? Ada macam tu. Istighfar je, tengok contoh istighfar kan. Apa kelebihan istighfar? Tahu kan kelebihan istighfar? Semua tahulah, saya ulang je balik. Yang pertama, dapat menjauhkan kita daripada bala dan musibah. Yang kedua, dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi macam mana kita istighfar? Lepas semayang ikut imam 3 kali je. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sahabat tak kurang 70,000 kali sehari setiap seorang. Nabi yang tak ada dosa pun 70 kali sehari. Kita cuba tengok, kita ikut imam. Imam biasa baik 3. Hari tu rajin lah Samsul debat ada belakang. Dia baik 10. Dia baik seboleh. Astagfirullahaladzim. Masuk komplek. Astagfirullahaladzim. Yang belakang. Panjang lah istighfar malam ni. Bila lah nak mati imam ni. Macam tu lah. Bila nak tukar imam ni. Kan tak baik tu. Kalau tak sebab istighfar tu, tak tahu sebila kita istighfar sendiri. Belum tahu lagi. Orang perempuan kadang tunggu terpanjat pun istighfar. Astagfirullahaladzim. Masa bila balik? Nak dapat dia sekotol. Tidak, tak ada. Nampak tak?
Macam kenduri tahlil tu lah yang kita buat, kenduri doa selamat, ramai orang marah mana tu. Ada orang tertentu tu. Marah mana ada tahlil ni semua. Siapa buat tahlil semua dengan kau tu. Sebab Nabi tak buat. Apa pula zikir-zikir tu kan ada. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka wa zakarullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak zikir. Dalam kenduri tahlil tu dua pahala yang paling besar. Pertama zikir, kedua makan. Tu orang cakap. Yang pertama zikir. Kita zikir. Tonton pergi Seremban. Kau nak tahu pondok Syekh Murtada dulu? Cuba tengok. Macam mana Seremban zikir. Tak ada pendek dah. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin, Rabbishfina min kulli da wa afina minal bala. Panjang zikir. Ya. Kan, bak kata arwah Syekh Murtada dulu barulah berbaloi dan galah kat dapur tu. Kan, lepas tu makan. Sebab apa? Sedekah. Oh, ramai tulis, ini menyusahkan keluarga arwah. Siapa suruh paksa buat? Tak ada. Kalau tak ada duit, kau baik ke masjid. Tak ada masalah pun. Kan, macam tu ya. Saja nak menyebar-nyebar cerita tak betul kan. Warning kepala tu kan. Pergi kubur pun tak boleh. Hari raya tak boleh pergi kubur tu. Yang tak boleh kalau kita mewajibkan, dia dah lah orang Melaka. Kahwin dengan orang Kelantan. Sekali daripada Kelantan tahun tu dapat balik Melaka, tak boleh lagi kubur. Boleh, pergilah. Yang tak boleh, jangan sampai mewajibkan. Mesti pergi pagi raya pertama, mesti pergi dalam pukul 9. Wajib. Itu tak betul. Nak pergi-pergi je. Tapi jangan hadkan raya je. Bulan lain teragak nak singgah lah. Oh, baca Yasin kat kubur tak boleh lah. Baca Yasin pun tak boleh. Bacalah, kau nak ngaji satu Quran lagi baik. Kau tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Gila tu kan. Semua tu. Semua tak boleh. Malam nisfu Syakban. Malam nisfu Syakban nak baca Yasin 3 kali. Suka hati. Nabi kata, hidupkan dengan amalan. Kok malam tu kita nak rajin, nak baca satu Quran. Lagi baik. Nak baca Yasin 3 kali. Bagus, baca je lah. Lepas tu siap doa tu. Doa tu guideline, bukan wajib. Terpulang lah nak baca doa apa. Tak teraya lah 3 kali Ustaz. Sekali boleh tak? Boleh. Sekali pun tak teraya. Separuh boleh? Boleh. Pun tak teraya. Yasin, sadaqallah lazim. Puih lagi baik. Pemalih betul. Kan? Dah tu pun tak boleh. Apa boleh nak kan? Umur. Tak apalah. Yang penting jangan sampai mewajibkan. Ini mana yang buat tu? Yang baca Yasin 3 kali tu semua neraka tu. Senang betul hukum orang. Habis orang yang tak baca Yasin malam tu, yang duduk kat kedai tu, pakai seluar pendek, duduk kat tu, semua syurga tu. Kan? Itu semua ni. Kan? Yang kedua, langkah nak bahagia apa? Seterusnya apa? Memperbanyakkan rasa syukur di dalam hati kita. Syukur. Syukur itu juga bahagia. Kan? Allah nak kita memperbanyakkan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan aku lipat gandakan. Tapi siapa yang kufur tak bersyukur, nescaya azabku amatlah pedih. Allah dah pesan dah tu. Jadi manusia yang nakkan bahagia dunia akhirat, hidup bahagia ni salah satu tujuan terbesar hingga kan belum-belum mencapainya. Ada yang kata bahagia itu melalui harta, ada yang kata melalui pencapaian karier, ada yang cakap melalui kehidupan berkeluarga. Perlu diingat, segala sesuatu pasti memiliki tanda. Demikian pula orang-orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang memelihara sembahyangnya. Jadi apakah rahsia mencapai kejayaan ini, kebahagiaan ini? Ada beberapa tanda. Pertama, menjaga solat 5 waktu. Jagalah solat. Pasangan yang bercerai dalam Malaysia hari ini, satu pasangan bercerai setiap 13 minit.
Setakat kita ceramah ni, dah berapa pasangan dah bercerai ni? Dah 2 pasangan dah ni, setakat daripada ceramah tadi. Bayangkan tu, punya galak orang bercerai sekarang. Dan bila dikaji-kaji, lebih 90% yang bercerai itu kebanyakannya tak jaga solat dalam rumah tangga. Kadang-kadang kesian lelaki itu, period tak berhenti. Yang perempuan tu tahulah ABC, Allah bagi cuti dia, time ni. Lelaki tu langsung tak tahu. Tahap apa pad yang dia pakai pun tak tahu. Sepanjang tahun period. Macam tu lah nak menyindir golongan-golongan ini. Itu sebab saya pesan tu, kadang-kadang ada orang, saya tak sukalah lelaki Melayu too typical. Dia kata dia nak lelaki yang corah atau golap botol. Kalau corah botol, orang putih nak. Tak pun golap botol, yang Nigeria ambil kan, dia nak yang macam tu. Boleh. Tapi nasihat saya nak berkahwin dengan orang yang bersilang budaya dan agama ni, satu nasihat saya, pesan kepada yang nak kahwin tu, pesan kepada yang belum Islam tu, paling tidak syaratkanlah, dengar saya cakap ni ibu ayah ya, syaratkan kepada bakal menantu tu, pergi belajar agama kurang 6 bulan belajar. Paling tidak, lebih lagi bagus. Biar dia dalami, dapat basic agama jadilah dulu. Ada yang cakap, alah besok dah kahwin, pandailah aku ajar. Jangan risau, memang tak ajar ni. Lepas tu bergaduh. Dulu you yang suruh I masuk Islam. Sekarang you nak paksa I semayang pula. Why? Cik. Apa? Dia kata, dulu you yang paksa I masuk Islam. Sekarang you nak paksa I semayang lah, puasa lah. Siapa suruh? Dia kata tu, dah bergaduh. Tu belum cerita lagi. Pasangan yang bukan Islam tu pula lagi taat daripada dia yang Islam ni. Ada juga. Ada. Banyak kes macam tu. Kan? Saya baru semalam, 2 hari lepas, ada seorang daripada Sabah. Kebetulan dia gomana dengan Camah Samsul Debat. Dia beritahu dapat bulan lepas lagi, dia 2 bulan lepas dia dah beritahu dia nak jumpa saya. Dia kata dia nak peluk Islam. Saya kata jangan tunggu saya. Saya ni sibuk, saya kata. Dia daripada Sabah tu tak payah jumpa tu. Poi dia orang cari mana-mana imam kat masjid tu, minta dia cakap nak mengucap 2 kali syahadah. Alhamdulillah 3 hari lepas dia dah masuk Islam. Saya kata lepas tu saya hantarkan, suruh pejabat saya uruskan dia pergi ke Masjid Bandaraya di Likas untuk pergi sana berkuliah dekat sana, belajar intensif, belajar tentang agama. Alhamdulillah. Dia siapa yang nak masuk Islam, jangan kita tertangguh nak buat upacara lah apa, nak panggil YB rasmi, tak payah dah. Suruh dia mengucap capek masuk Islam capek, selamatkan dia tu kembali pada fitrah, seronok dia dapat masuk Islam kan. Itu ya, jangan kita lalaikan solat kita, kerana amalan pertama sekali yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta, ini solat asar, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Kan? Jadi Allah Ta'ala dah pesan suruh jaga solat. Ya, tu yang pertama. Nak bahagia, jaga solat. Faham tak tu? Beringat ya. Yang kedua, tanda yang kedua, tidak membenci. Jangan pernah benci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain. Boleh tak tak payah dah, kan? Nabi ajar, janganlah kamu bencikan orangnya, tapi bencikanlah perbuatan. Itu Nabi ajar. Dia mungkin pernah tipu kita, tapi ada kebaikan dia dekat kita. Kan? Ada kebaikan dia dekat kita. Tak apalah dia tipu duit aku tu, tak apalah. Kok kita ni tu sebabnya paling hebat sekali kita memaafkan. 2 benda yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Minta maaf dan memaafkan. Susah nak buat. Tapi itulah yang paling mulia di sisi Allah. Siapa yang boleh maafkan orang lain, tidur berdongkol, leno,
Tapi orang yang tak dapat memaafkan, tak dapat dia tidur dah. Dia malam sebelum tidur dia fikir, kau siap kau besok. Memang aku tumbuk dia ni. Kau tengoklah. Aku dah lama geram dengan dia ni. Geram, mendidih rasa. Dalam pada marah-marah, jantung kau langsung mati. Tak sampai tumbuk orang tu. Orang tu mandikan dia. Amjam. Tu cakap tu. Kita minta maaf dan memaafkan. Jangan kira aku bapa saudara dia anak buah, apa hal aku lah minta maaf. Jangan kira macam tu. Aku ketua dia anak buah, aku lagi tua dia muda. Lagi satu, bukan salah aku. Dia kata, sebenar kenapa kita minta maaf? Minta maaf tak kira salah siapa, tak kira senior junior, tak kira siapa bos, siapa staff, tak kira. Tapi kita minta maaf dan memaafkan sebab kita takut tak ada peluang yang lain. Dua orang minta maaf. Contohlah. Seorang ni A dengan B bergaduh. Lepas tu dia pun nak berdamai. Dia pun bersalam. Aku minta maaf ya. Kalau aku baik salah silap. Yalah. Nak baik macam mana? Seorang tu lah cakap. Tarik dia tangan. Yang tadi kata, hantarlah kau. Aku takkan maafkan kau. Maka percaya cakap saya. Yang memaafkan tadi, yang salam ikhlas minta maaf, gugur dah dosa-dosa dia tu dan tak ada hutang lah dengan Allah Ta'ala. Tapi orang yang cakap, hantarlah kau sebab bila aku tak maafkan kau, dia tak selesai dengan Allah Ta'ala. Faham? Jangan gama-gama yang menghukum orang. Aku takkan halalkan seorang tu pula. Yang orang perempuan gama tu, benda halal diharamkan. Aku haramkan susu aku ke anak aku tu. Banyak ke benda lain nak kau haramkan pula susu yang kau dah bagi tu kena kira. Jangan kau marah warna ke anak, jangan macam tu. Kan? Orang Melaka biasa. Ulang melengkau tak pagau. Terus sound aja kan. Jangan. Sabar banyak-banyak. Tu sebab nak marah tu istighfar. Astagfirullah. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik untuk anak. Kita kocik hati dengan anak ni, kesian anak tak lopeh tu, kesian. Ya. Ambil kesian dia ya. Ni omak ni. Ada tu pula ayat tu. Kan? Bahagia. Ya, kita nak bahagia kan. Jangan kita benci-benci dengan orang, jangan. Ya. Jangan pernah membenci. Kalau ingat-ingat tak kisah dalam perang Uhud tu macam mana yang Wahsy tu, yang dia bunuh bapa saudara Nabi Saidina Hamzah. Kan diambil hati tu, dimakan kan tak? Dimakan hati pak saudara Nabi ni. Tu ada riwayat yang menyampaikan kononnya Nabi walaupun Wahsy lepas itu dah bertaubat masuk Islam, Nabi maafkan dia tapi Nabi tak boleh pandang muka dia. Cerita tu tak betul. Nabi akhlak tak macam tu. Dan pak saudara dah masuk syurga sebab mati syahid. Jadi orang tu bila masuk Islam suci bersih, Nabi amrah maafkan dah, dan Nabi anggap dia baik, tak ada masalah. Nabi tak ada masalah nak pandang orang tu. Jangan nak buruk-burukkan akhlak Nabi. Kan kadang ada orang pergi umrah dengan Abu Tawif tu cakap macam tu kan. Tu tak tepat tu. Ya. Nabi dah ajar bencikan perbuatannya bukan bencikan orangnya. Nabi kata. Ya. Kalau dalam bergaduh dua orang, yang A kata, aku nak baik dengan dia, dia tak nak baik dengan aku. Yang seorang tu, aku dah hulur tangan dah, dia yang tak nak salam aku. Dua-dua berdalih. Jangan risau, akhirat besok, silaturahim tu sendiri akan bersuara. Silaturahim terbaik sebab Allah letak sifat rahim Allah tu dalam perhubungan. Dia akan bersuara. Ya Allah, dia ni sebenarnya yang tak nak baik dengan dia. Ya Allah, sama dua-dua ekor ni Allah. Dua-dua tak nak baik. Habis. Amin lo. Itu sebab disebut tidak ada dosa. Dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Bayar, jangan tak bayar.
Zakat fitrah you fikir. Zakat harta, zakat simpanan. Kena kira. Setiap negeri berbeza-beza. Macam KL 20,000. Kalau dah ada balance dalam bank tu 20,000 maintain daripada bulan 1 sampai bulan 12 tu, maka memang kono zakat. 2.5% sahaja. Tapi dia dekat dalam tabung ngaji dah siap potong zakat. Dekat dalam tabung ngaji dia 5,000. Dekat dalam tu ada 13,000, ada 15,000 je. 15 campur 5, 20. Sama kan? Kena bayar. Kena campurkan semua. Zakat omeh perak orang perempuan. Jangan sebab barang hiasan kita menyebabkan kita terjerumus dalam api neraka. Tu orang lelaki cakap, tu yang saya tak nak boleh omeh tu Ustaz. Saya tak nak bini saya masuk neraka. Ayat ya kan. Orang lelaki kena bagilah penghargaan. Yang kita pakai ada kiraan dia. Yang kita simpan ada kiraan dia. Tahu, orang perempuan ni dia nak kecil-kecil pun tak apa, tak payah besar-besar sangat. Ambil yang biasa-biasa, yang macam Habib jual tu, macam tu lah. Dia okey, dia macam tu kan. Oh, hitam kan tak? Tapi kalau suami tak mampu, jangan didesak-desak. Orang perempuan, abang tak bagi rantai pun, saya bahagia. Yang penting abang ada bersama dengan saya. Oh, macam tu. Kerasnya tak ada. Macam tu lah kan. Aduh, dramanya pasal kan. Bayar zakat. Kan. Kemudian tidak berkeluh kesah. Yang keempat, tidak berkeluh kesah. Mungut ni. Panih lah. Macam-macam. Air kosong lah. Semua ni komplain ni. Saya tak komplain. Saya tunjuk contoh. Kan. Saya ada sekali tu saya camah kat Pulau Pinang. Jauh-jauh datang air kosong bagi kuang-kuang kopi OIS. Dicari ke imam tu. Tengah camah tiba-tiba dihidang dengan kopi OIS. Saya saja lah kan. Tapi malam ni tak ada, tak payah cari. Ni contoh je tu. Contoh je kan. Duduk lah kan. Jadi, kalau kita tengok dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kena sabar. Hidup dalam dunia nak bahagia, pertama sabar. Sabarnya banyak. Apalah perangai jantan ni macam ni. Suami pun sabar. Orang perempuan ni berceramah ya kojo walaupun tak ada tajuk. Tu kojo orang perempuan tuan-tuan. Dia macam tu, balik copek salah, balik lambek salah. Tak balik lagi marah. Kan? Lambek balik. La ilaha illallah. Banyak kojo. Abang mengaji dengan imam tadi. Ingat rumah ni hotel kau. Besok tu lepas maghrib, lepas bagi salam tu balik. Copek balik, tak semayang kau. Tak semayang, cakap. Tu semua yang poning kan. Sabar. Kedua, syukur. Syukur dengan apa yang ada. Biarlah bini dan muka tak berapa boleh belah tu ayat kan. Bini dan muka tak lawa tapi masak sadap. Bila makan mengelintin-ngelintin nak sadap macam tu lah. Bayangan punya pandai dia masak, lempar sayur jadi daging. Gila betul. Macam mana dia buat tu? Hana betul lah kan. Masak lembu jadi kobau. Iya, mengado-ngado tak makan kobau. Ada orang tu, I tak makan lah kobau. Lain kali siapa masak daging kobau, masak lemak cili api, jangan sabut pun tu kobau. Diamnya. Dah habis baru beritahu. Punya sadap daging kobau. Ya Allah. Kan kobau? Oh, sirap lagi. Allah, rezeki jangan ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Patut awal-awal lagi saya sebut tadi kan. Aku kau tuan-tuan. Kan? Terima kasihlah banyak. Kan? Jadi mana sabar? Sabar, syukur. Ketiga, hikmah. Benda kita buat ada hikmah. Belajar bertahun-tahun. Belajar diploma KUITM di London dan Gajah Melaka.
Share lah tu. Habis kat London, sambung kat Shah Alam. Ambil degree in law, LLB. Habis tu pula, sambung lagi. Dah sambung tu pula. Lepas tu, tauhid Kojo. Kojo dekat Majlis Pembenaran Soman. Masa saya belajar dulu, arwah nenek saya, arwah wan saya Batu Kikir. Hei, jap belajar. Tak habis belajar. Marah. Tak merasa, tak tidak aku duit gaji kau ni. Dia cakap macam tu. Tak sampai tidak aku merasa cucu dengan kau ni. Nampak? Ayat kan? Hikmah. Belajar lah. Dapat juga segulung ijazah. Dapat master, dapat PhD. Contohlah kan? Dapat ada hikmah dia. Rupa-rupanya dapat kedudukan Kojo lagi bagus lagi. Contohlah. Mana tahu? Kan? Kadang-kadang anak belajar tu tak tahan. Kau ni belajar bila nak kahwin? Kena orang kampung kan macam tu. Ada yang tanya-tanya soalan macam tu. Lagi satu paling orang takut sekali, yang jenis yang tak kahwin-kahwin tu. Mak time raya paling dirisau ni. Kau bila nak kahwin? Kau ni normal ke tak normal? Ha? Semua tanya. Ingat senang-senang kau nak kahwin sekarang. Hantaran kurang-kurang berapa? 15,000 serba. Serba satu tak boleh. Kan kasut sebelah kan? Kasut sebelah kan? Semua lah. Serba berdiri dah togak ya pula semua kan? Macam-macam lah kan orang sekarang. Tak ada. Sebenarnya percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam tu. Susah betul hidup dengan abang ni, tapi saya rela bang. Yang penting kita bersama. Pak tu. Susah-susah dapat layan asam podeh kat tepi jalan dekat kelamak tak. Iyo, makin situ yang sadap asam podeh makin masa dululah. Tangan lu gajah tu situ bila pergi. Dulu masa saya belajar ke ITM makin kena masuk ITM sebelum pukul 8 gilo betul. Cuba tanya, ada guru saya tu seorang. Cik Badrun. Tanya dia. Dulu pukul 8, hari Sabtu Ahad masuk sebelum pukul 9. Sekarang budak tak balik pun tak apa. Macam tu lah. Tak adalah. Tengah-tengah malam mau balik. Dulu, jom kita lepak ke Alo. Dulu ya kan? Masuk ke Lendu dulu. Jom lepak ke Alo nak. Makan kek dorai tak? Makan cucu udang alu gajah. Mak, cucu udang. Orang sedap main kan? Mak, dengan kau ada buruk makin dia masuk tikus melintih makin. Sedap betul. Sedap betul. Sababan dapat makan main. Konyang. Dulu RM5 dapat banyak mana kan? Sekarang dah tak sama. Mana ada budak sebut alu, budak UiTM. Tak ada sebut alu ni dah. Jom kita lepak AG. Nak muntah dia orang. Zaman dah berubah. Ya. Kemudian yang keempat apa? Redha dengan apa gak ujian yang mendatang. Redha. Dah sakit ni macam mana? Allah bagi ni adalah sebab tentu ada tenang yang dulu. Ya. Dan yang terakhir sekali ikhlas. Bila ikhlas bahagia lah gitu. Okey, sambung. Apa lagi? Tanda-tanda bahagia. Menjaga kemaluannya. Bukan setakat tutup simpan dalam seluar. Maksud menjaga kemaluan ni, dia mengelakkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti zina yang sudah dianggap hal biasa dan lumrah. Tak boleh. Maka dari itu barang siapa mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan dan tindakan, berarti dia juga telah menjaga agamanya. Peliharalah. Kan kita tengok peristiwa Isra wal Mi'raj, nampak peristiwa macam mana buruknya keadaan lelaki tergantung pada susu perempuan itu. Kan? Dan begitu juga nampak orang tu makan daging yang busuk dan mentah, sedangkan daging yang elok dan dimasak ada dia tak makan. Itulah orang dah ada bini, dah ada laki yang sah, sibuk mencari yang tak sah. Tu dia. Hati-hati. Kemudian yang keenam, bersikap rendah hati, jangan jobo, kata 9. Jobo. Jangan salah sebut.
Jobo tu belagak lah. Koyok, jangan. Belagak, jangan. 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 Tak ke mana. Rendah hati, jangan sombong. Ingat kata-kata pujangga ini. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu sebab kono belajar. Terpesona pada diri sendiri itu seburuk-buruk handsome juga aku ni contoh. Terpesona pada diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadap suruh aku azan. Terpesona diri sendiri. Dia sendiri terbawa-bawa dengan diri sendiri. Jangan. Lapik. Ya adalah. Ada orang tak suruh lagi sadap. Kan. Lawa pun dunia ni. Sementara sampai masa tua. Kan? Rendah hati, jangan sombong-sombong. Hebat mana pun manusia itu, dia tak boleh hidup sendiri. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri. Pakar bodah, pernah tengok dia bodah sendiri paut itu. Bak sendiri pisau. Enjet. Mampu tuan-tuan, tak rapik tu. Kalau orang lain operate untuk dia. Jangankan hidup, kita perlukan orang lain. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu. Lari orang kampung. Dengan Tok Adi lagi. Kan? Iya. Tak mahu dah tu. Kau jangan susah-susah. Besok kau dah balut, dah kapankan aku. Pandailah aku guling-guling sini masuk dalam kubur. Jangan nampak. Tak ada dah tuan-tuan. Ya? Jangan kita sombong-sombong. Kan? Sombong ni perangai siapa? Alhamdulillah. Semua kona. Kan? Tak payah sebut. Semua tahu jawab. Setan. Kan? Kan? Senang jawab. Ingat saya kepada Allahyarham Haji Azmil Mustafa. Dia mengabdikan diri dia, habiskan duit dia belajar, semua belajar agama di Yaman. Dia tinggalkan keseronokan dunia dan glamour. Sampaikan dia dah uzur kat kursi, kat wheelchair pun dia masih mengajar lagi secara online. Dahsyat. Waktu dia ceramah di Terengganu, ada satu tompek masjid tu dia naikkan banner. Penceramah malam ini, Ali Setan, itu dia. Dia tak letak Haji Azmil Mustafa, dia kata takut orang tak kenal. Macam ni ramai datang. Arwah Haji Azmil Mustafa ni kata nak buat macam mana? Panggil penceramah orang tak datang, panggil setan ramai datang. Dia kata tu. Dia kata tu. Itu saya ingat tu. Kan? Jangan kita sombong. Hebat mana pun kita takkan kekal. Ni Samsul depan ni, bini saya marah ni. Kamah yo tu. Syekh ceramah. Dia, yelah Syekh kau nak tinggal kan. Bayangkanlah. Semalam pagi saya baru sampai daripada Limbang, Sarawak. Saya 3 hari ceramah di Limbang. 2 kali flight. Satu kipeh dalam, satu kipeh flight tu kat luar. 2 kali flight. Kipeh kat luar tu, yang panis dalam flight tu, kipeh kat luar. Kan? Sampai kat Limbang, ceramah 3 hari. Semalam pagi, sampai tu pergi Putrajaya. Selesai Putrajaya, tengah hari semalam, dah kat Menara Prestige KL. Malam tadi kat Jalan Cochrane. Penyoponek sampai tersabut jalan cockroach. Dan jalan lipeh hebat lah kan. Pagi tadi kat Tampin. Selesai pejabat daerah pejabat agama Islam daerah Tampin, saya sama-sama dengan Datuk Fadilah Kamsah pagi tadi. Petang tadi kat Beranang. Kolej Profesional Marah Beranang, malam ni Senyap. Pagi esok ETHM Johor. Ada 2 slot, pagi dan petang. Malam esok Kelumpur. Habis KL, lusa di Bangi pagi, petrol naik kapal terbang, pergi Mukah pula. Mukah Bintulu Bekenu. Macam tu lah nama tempat tu. Itu jalan darik dah tu. Memang berzikir lah aku. La ilaha illallah. Ya Allah, apalah jalan kau ni. Macam tu lah. Tapi jalan yang elok dia kata. Jalan dalam. Ayolah. Macam tu lah. Dia bising lah dia. Saya cakap dengan isteri saya, sabarlah. Abang ni ceramah tak berapa tahun pun.
Mungkin paling lama pun 3-4 tahun kan. Lepas tu dah ada percabaran lain, abang rehat dah kat rumah. Jangan kau muntah tengok muka abang kat rumah masa tu, sudahlah. Kan? Macam tu ya. Dia sementara boleh ceramah ni, payahlah ceramah. Kan? Jangan kira lah bayar berapa datangnya. Saya bukan tahu pun malam ni bayar berapa, saya datang ya. Jangan kira pun. Iya. Cerita orang dekat ni, saya tak tahu dah. Tak ada saya tanya ni. Bayar tak malam ni? Tak ada saya tanya dah. Kok malam kang dia bagi gula Melaka yang saya reda ya. Kan? Kang ni bunyi kan, dah bagi sirap banyak cerita lah. Contoh lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Okay. Yang ketujuh, nak bahagia apa? Selalu memberi. Apa benar tu? Dah mengamuk tu. Oh banyaklah yang gugur ha. Makin banyak sumbangan kena bagi ni. Kan. Tak. Bila kata memberi, contoh saya tengok. Kenapa pasangan suami isteri banyak yang tak bahagia? Salah satu sebabnya, saya beritahu. Salah satu sebabnya, kita terlampau fokus pada apa yang kita tak dapat. Siapa nak bahagia, banyakkanlah memberi dan memberi, dia akan bahagia. Bagi isteri duit belanja, walaupun RM20 yang kita simpan, itu paling maksimum kemampuan kita. Percayalah, itulah mulanya nak bahagia rumah tangga. Orang perempuan jangan sound pula. Yang ini je yang mampu abang bagi. Duit belanja untuk bulan ni. Isteri pun buka dalam envelope tu. RM20. Kalau setakat RM20 bang tak payah bagi, tak apa. Jangan macam tu. Abang bagi saya RM20 ni bang. Abang duit belanja ada tak ni? Saya tak apa bang, saya boleh cari sendiri. Tak apalah, hari ni sikit abang bagi sikit. Besok abang ada banyak, abang bagi banyak lagi. Ya doakan abang. Abang, saya tak kisah pun. Saya doakan, hari-hari doa. Mudah-mudahan murah rezeki abang. Walaupun abang tak kerja, saya okey. Abang cubalah cari rezeki ke tempat lain. Meluk untuk Firdaus 2. Kan laki dia tak konjor jam itu kan. Saya dengar macam tu lah, dah habis ke cerita tu? Dah habis dah. Oh dah habis. Saya main tembak cerita tu. Tidak kan. Tak. Bila suami bagi sikit, syukur. Suami bagi banyak, alhamdulillah. Tapi kalau suami boleh bagi banyak, yang tak adalah banyak sangat. Ni kebetulan ni untuk bulan ni, mulai bulan ni, inilah yang abang bagi. Ambil lah 2,000 jam. Setuju tak setuju? Tengok. Tu baru contoh. Kau tengok mata duitan tak mata duitan, kau tengok. Dia punya setuju tu dekat contoh, dia dah setuju dah. Tetapi orang perempuan, dia boleh nak tolak. Abang, saya kan kerja, saya pandailah cari isteri. Abang jangan risau. Duit ni abang simpan. Yang penting abang jaga kami baik-baik, kami pun dah okey. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang disapu je, jangan kau apa. Kau fikir dulu sebelum kau bagi tu. 2,000 tolak bertuah lah tuan-tuan kan. Yang silap-silap dia kata ni, tahu tak apa dia kata. Kan, bagi, tapi bagi je. Itu menggembirakan orang perempuan, bagilah. Nah yang ada RM100 buatlah. Ajakkan kawan minum kan. Balik daripada kuliah maghrib kan, ajaklah minum. Kau ambil lah balik, tak apa, si skala baiklah. Abang pun tak tahu balik kau apa ni. Dah tu puncul kan. Orang perempuan, layan suami itu, memberi perkhidmatan yang terbaik. Nampak suami masuk dalam bilik, berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Oh, macam ni lah kan. Ada apa-apa boleh saya bantu? Dia ada tu. Iyo. Makan bersuap. Macam tu. Suami suapkan isteri dia, menggigil-gigil lah tangan. Yang kat mulut abang, itu telinga tu. Dia dah tak nampak. Ayo rambut pula salah hulu boy. Kan telinga hulu kan. Macam itulah. Betul, memberi mesra, layan. Tapi saya banyak dapat aduan tau, orang lelaki menderita. Terutamanya pada malam hari di dalam bilik, menderita orang lelaki. Siang garang, berkemih handal, darah keturunan panglima. Tapi dekat atas katil, dia nakkan sesuatu tu payah bona nak dapat. Macam minta sedekah.
Laki adalah orang lelaki tu. Orang perempuan pula, "Heish, penat lah, besok lah, lain kali lah, tak ada mood lah, mulut berbau lah." La ilaha illallah, macam-macam. Iyo, jangan buat macam tu, kesian. Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja kau cari belakang unta tu. Kan, hello bilik ada unta cari kan. Tak, maksud dia tu, suami kata on tak on, on. Ya, yang faham, tak faham sudah. Ya. Orang perempuan kalau boleh, apa ni kita tukar. Sebelum dia minta, kita dah bagi. Jam. Tengok dia kata, amboi. Dia penyawat tu, amboi. Abang malam ni nak pergi masjid, ada ceramah Samsul Debat. Mungkin abang lewat sikit balik. Abang jangan lambat sangat. Malam ni tau. Wah, nampak? Malam ni tau. Tak jadi dia pergi masjid. Macam tu. Abang pergilah masjid. Saya tak ke mana. I'm waiting for you. Macam tu kan. Betul. Kadang-kadang dia bukan apa pun. Nak peluk-peluk je. Kan? Jadilah kemesraan tu. Kan? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kata Nabi. Kan? Makna memberi itu lebih baik daripada menerima. Bagi dan bagi dan bagi. Nak pula dalam bab sedekah. Ya Allah, percayalah, tak pernah sedekah ni memiskinkan orang. Siapa yang banyak masalah dalam hidupnya, mulakanlah, lazimkan hidup bersedekah. Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Takkan tak percaya? Lagi kita sedekah, lagi hilang masalah-masalah yang besar-besar, insyaAllah. Kemudian ke-8, hindari permusuhan. Jauhkan permusuhan. Jangan kita bermusuh dengan orang. Ya, jangan bermusuh dengan orang. Jadi, bila kita ni bermusuh, kadang-kadang hati jadi tak sedap. Mulalah tamak, mulalah sombong, mulalah dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyetorok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak usah. Ya. Macam saya pesan tadi, sabar, syukur, hikmah, redha, dan yang last sekali ikhlas. Apa maksud ikhlas? Tidak mengharapkan pengiktirafan manusia sebenarnya. Yang diharapkan hanyalah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia, percaya cakap saya, dia akan kecewa. Minta-minta lah dia boleh tolong aku naik makan. Minta dia tolong aku itu. Minta tolong aku ni. Sekali tak dapat tolong, kita kecewa. Tapi kalau besar pada Allah, oh belum rezeki aku lagi. Belum rezeki aku lagi. Macam tu. Ya? Ikhlas. Nabi dah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah antara langkah-langkah dan perkara yang menjadi tanda untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat menurut Islam. Semoga kita semua dapat melaksanakan langkah tersebut agar sentiasa merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah bagi tahu, barang siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dia akan dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan tak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kerja dunia dapat sikit, akhirat tak dapat apa. Tepuk dada, tanyalah iman. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu kerana saya faham signal yang diberikan. Cara tenungan mata dan keresahan yang ditunjukkan. Bila orang tu duduk tu dah sampai cemia tu, mana tu tanda-tanda step awal nak tidur tu. Ya kan? Jadi saya kena berhati-hati. Sebelum dia berlabuh, baik aku berhenti. Kan? InsyaAllah. Sebenarnya ada beberapa lagi saya nak share. Makna
Tolong take note lah, kena panggil lagi. Macam tu lah ya. Kena panggil. Nanti kita sambung ya. Jadi bahagia part 2 kan. Kita sambung nanti. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ucapkan terima kasih banyak. Sesungguhnya kan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung.